It's your turn. Want to show to see who. You menang. Yang menang jadi Second time. Anyway. Selamat kembali ke podcast Julang, di mana anda bersama Harish Diol dan Rizal Hashim, pakar sejarah in-house kita. Kita bincangkan bukan saja yang menang, tapi yang malang dan juga yang kecundang Dan yang akan pulang sebentar lagi. Okey Tapi untuk topik hari ini kita akan membincangkan tentang badminton. Bebas ataupun di bawah naungan Persatuan Badminton Malaysia, BAM. Sudah tentu ramai di luar sana, especially yang badminton lovers ni, memang mereka tahu menahu tentang isu ni, di mana terdapat pertikaian. Sebelum ni sepatutnya pemain tu berada di bawah naungan BAM ataupun bergerak secara bersendirian. Ianya menjadi isu yang hangat apabila Lizzie Jia keluar daripada Persatuan Badminton Malaysia. Betul. Di mana pada masa itu saya merasakan bahawa pergilah. Kalau nak jadi pemain bebas, lagi bagus untuk ekosistem negara. Betul. Tetapi tak tahu kenapa ada setengah orang tu memang terlalu taksub dengan pemain. Mereka seharusnya berada di bawah bumbung BAM dan tak boleh keluar daripada BAM. Sekarang mungkin, yang latest otai kita boleh Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani sudah pun keluar Yep. daripada naungan BAM. Sekarang ni dunia pro, dan BAM pun dah berlapang dada dan terbuka kepada idea untuk pemain-pemain dia pergi independen. Sepatutnya mempunyai attitude tersebut sebelum ni, bukan baru membuka mata dan melihat. Dia Haris, kita belajar. Hidup ni satu proses. You ada di sini sekarang selepas you melalui satu proses. You jatuh bangun dan tak bangun-bangun. Tak, masalahnya sekarang sama juga dengan BAM, mana-mana persatuan. Dia belajar. Okey. Ingat tak dulu apabila Lizzie Jia mengumumkan dia nak keluar daripada BAM, dia gantung kan. Tetapi kemudian dibebaskan. Okey. Maknanya satu proses bahawa dan ada realization di pihak BAM sebagai badan induk, let them go. Kita fokus pada pembangunan. Dia punya job tu adalah, maknanya mereka menyedari hakikat bahawa trend dah berubah. Bila trend dah berubah, mereka kena ikut trend. Okey. Jadi bila ikut trend, pemain yang pergi bebas keluar daripada leaving the nest ni, tak ada isu lah. Saya tertarik apabila Rizal menyatakan bahawa kita belajar daripada proses. Bukan you saja tertarik. Okay. Aduh, Mamat ni. Okay. Proses. Proses You jatuh bangun dan kena bangun balik. Okay. Remind me, correct me if I'm wrong. Sometimes you're wrong. Nak cakap dia. Anyway, the Siddiq Brothers. Mereka pun dulu di bawah naungan persatuan, lepas tu mereka keluar menjadi bebas. Betul? So kita telah belajar daripada episod tersebut. Iyalah. Pertama kali. Bukan. Apa bukan pula? Betul lah. Now you reminded me of the first player untuk go pro. Misbun Siddiq. Itu dia. Thank you. Di bawah IMG. Tapi yalah, you just jog my memory. No lah, I mean anyway. Tak, maknanya tak. Okay. Tak, sebelum you nak jawab soalan you ni, bagi I cari. Misbun Siddiq. Ya. Tahun 82. Okey, masa tu pun timbul isu. Masa tu Allahyarham Tan Sri K. Johari jadi presiden. Dia keluar, macam mana ni? Tak pernah berlaku. Dia IMG pula tu, international body. Ada isu, ada pertikaian. Jadi macam mana nak selesaikan tu, memang masa tu pucuk pimpinan BAM pasal lepaskan, okey. Tiba-tiba pemain bawah naungan dia orang masa tu amateur dapat jadi pro, fully salaried, paid by another party. Okey, kemudian yang you kata lagi Siddiq Brothers tu, tak, kalau itu maknanya you merujuk pada Nusa Masuri ke? Nusa Masuri tu left BAM in 1994. Pun jadi satu pertikaian yang hebat. Sehingga maha hebat. Memang politik tu masa tu, kami dalam kalangan media pun masa tu stres cukup tinggi. Pasal apa tau? Kita nak melaporkan. Macam mana nak laporkan? Pasal ada terkait sekali dengan isu-isu perkauman, isu-isu sensitif. Kerana masa tu politik juga. Kerana masa tu BAM penaungnya adalah Tun Siti Hasmah, yang juga isteri kepada Perdana Menteri. Jadi kita kena berhati-hati. Dan apabila macam Nusa Masuri 94, dia orang keluar, kemudian Roslin Hashim pun keluar, jadi isu berlarutan. Okey. Jadi trend tu dah berlaku lama.
Cuma sekarang ni patutnya memang kadang-kadang kita ada sense of ownership tu ketat lah. Kita nak jaga player kita, okey. Cabaran bagi player macam Lee Zijia ni dengan Goh Zifir semua yang okey, kalau kita tengok Goh Jinwei, Ong Yusin, Teo Yi semua ni dah keluar profesional, macam mana dia orang nak pastikan dia orang boleh sustain. Okey. Kalau dulu bawah BAM, semua urusan latihan luar negara, booking flight, semua pihak BAM yang uruskan. Bila you go pro, maknanya ada benda-benda yang you kena go independent, independent. Terima kasih kerana perbetulkan. You memang nak cek salah je. Okey, bila macam ni kena teruskan bahawa ni dia orang kena uruskan. Dan katakan macam Lee Zijia, dia ada backing, financial backing yang besar daripada penaja, okey. Dari situ dia dapat katakan satu bajet yang besar untuk sepanjang tahun. Siapa yang dia nak employ, nak hire untuk pastikan dia ada fitness coach, dia ada physiotherapist, dia ada sparring partners. Not easy, you know. Memang. Tapi sebab itu bila kalau ikut trend mereka diberi kebebasan ni, bagi saya dia orang boleh lebih matang. Bila lebih matang, macam mana nak manage dia punya careers. Cuma badan induk ni apa dia punya next step? Pembangunan. Maknanya dia boleh fokus kat pembangunan. Simple as that. Dan mempergiatkan lagi sukan tersebut di kalangan orang ramai. Because kerana mereka merupakan the guardian of the sport. Sekarang ni apa yang dia buat? Sekarang ni seperti yang kita ketahui, dia looking at the juniors, bahagian juniors pertandingan, tetapi the mass sport tu masih belum lagi lah. Maksudnya kerana mereka dah enjoy popularity sukan tersebut. Sukan badminton memang dah popular lah. Tetapi kita tak boleh ambil, take it for granted. Kerana sukan ini mempunyai potensi yang lebih besar kalau kita bandingkan dari pelbagai aspek. In fact, bigger than football, if I may, because result wise, unity punya ni dia orang dah menang. Impact katakan Datuk Lee Chong Wei, Lee Zijia bila main ni, kalau kita pergi Malaysia Master tengok macam mana fans bagi dia semangat, dia react to the gallery kan, memang seronok lah. Dia punya impact tu lain. Jika ada di kalangan penonton yang pernah dia reminded dulu bila setiap kali Chong Wei menang kan, there was a situation where dia menang je tiap-tiap kali kan, Super Series dan sebagainya. Apa yang penting actually Chong Wei di sini lah. Wei, Chong Wei. Oh yalah, tak perasan. Anyway, ni siapa ni? Ini Taufik kan? Taufik Dayat. Ni? Nampak tak pasti. Apa beza Lee Chong Wei dengan Taufik Dayat? Ferrari colour berbeza, I think. Lambo. Dia Malaysian di Indonesian. Alah. Ni, sorry Datuk Lee Chong Wei terbaik. Memang. Tapi dia menang semua title. Dia menang Olimpik, dia menang kejuaraan dunia, dia menang Sukan Asia. Tapi berbalik kepada kita punya ikon ni, dia 3 kali. Yes. Ingat? Perak di Sukan Olimpik lah. No, I was anyway, iklan aside, what I was trying to say earlier ialah setiap kali Chong Wei menang, you akan lihat ramai budak-budak yang akan pegang badminton racket dan terus main badminton. Dia menjadi sumber inspirasi. Dia menjadi that model, that role model. So badminton mempunyai potensi sebegitu. And it's a sport that can never be under. Dan bukan saja sekarang sebenarnya. Actually, for the longest time ever. Tahu tak? Saya berada di Stadium Negara saat pasukan negara menjulang Piala Thomas. Di Stadium Negara. Saya ada di stadium satu. Kami tahu you dah meremang dulu masa tu lah. Tu detik tu sampai sekarang kita tak dapat lagi tau. Yes. Kita tak menang lagi Piala Thomas. Correct. Tapi bila cabut pasal Piala Thomas dan acara-acara pasukan ni, di sinilah maknanya pasukan pemain-pemain independen boleh bergabung tenaga dengan pemain-pemain bawah BAM. Itulah maknanya sukan Commonwealth, Piala Thomas, Piala Uber. Ini maknanya detik-detik. Maknanya kalau dia orang lepas bebas pun bak merpati kan, dia masih kembali untuk mewakili negara. Tapi berbalik kepada that whole bebas ataupun di bawah naungan BAM, saya merasakan bahawa BAM patut just berbalik kepada visi dan objektif mereka, iaitu to develop the sport.
Itu tertera dengan jelas di dalam visi dan objektif mereka. But developing the sport pun bermakna you kena jaga elite untuk help develop dan inspire the rest of the ni. True, but the younger ones. But you can be burdened kerana mereka ni seolah-olah mereka terpaksa. You know, bermakna kalau di peringkat elite ni BM kena belanja lebih banyak. Betul. Sangat banyak. Nak pergi training, lepas tu nak bayar dia orang pasal BM antara persatuan yang awal memberi caruman KWSP, so sekali selain daripada gaji. Correct. Kan? Jadi bila tu maknanya financial implication tu cukup besar untuk BM. Sangat besar. So katakan kalau Haris pemain di bawah naungan BM, you decided to go independent, maknanya duit dari situ boleh pergi kat pemain junior. Correct. Untuk pergi overseas. Betul. So untuk pergi overseas, training apa semualah. Duit tu boleh digunakan pakai untuk pemain-pemain pelatih, pemain-pemain yang akan naik. So the cycle tu continues untuk melahirkan lebih ramai pemain yang berkaliber. It's just that I wish that perkara ni tak perlulah sampai I remember sampai Datuk Seri Ismail Sabri terpaksa campur tangan dan terdapat pertemuan antara beliau dengan BAM dan Lizija pada masa itu. I mean it's a simple thing. It should have been just Yelah, pasal saya rasa masa tu Tan Sri Noza ada sebut sebagai presiden, pasal keputusan tu bukan dibuat oleh beliau. Bukan beliau. Tetapi dia proses rayuan tu. Cuma apabila menjadi sebagai presiden BM tu terpalit samalah. Memang. Kerana kira dianggap liable lah untuk apa. Tapi saya tahu secara peribadi saya diberitahu bahawa ada setengah persatuan negeri yang memang tak setuju langsung dengan Zija menjadi bebas kerana mereka merasakan bahawa mereka telah melaburkan duit ke atasnya dan tiba-tiba beliau sekarang keluar jadi pemain sebab bebas. Sebab itu kita kena faham peranan kita ni. Kadang-kadang dalam pucuk pimpinan dalam kalangan persatuan ada yang old school. Ada yang new school, macam you no school. Kan? Katakan macam tu. Jadi katakan saya tarik balik gurau dia. Okey. Jadi tarik balik. Bila old school dah tarik balik kan? Bila old school tak, you kata saya memohon maaf. Okey, saya old school. Bila old school ni, dia kata, tak boleh, kita buat macam ni, style kita. Dari dulu lagi kita dah buat macam ni. Jadi dia tak bergerak lah. Dia kena ikut trend. Dan ikut trend kena faham. Hari ni, atlet hari ini berbeza dengan atlet yang saya cover dulu 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang berbeza. Memang berbeza. Okey, ni pasal kita digress sikit lah daripada badminton lah. Pasal acceptance of new trends dan sebagainya ni it's a very difficult conversation kerana ramai yang menyatakan bahawa mereka why should we change? Yalah. Why should we change? It worked last time. You know, dia sepatutnya berjaya sekarang, tapi tak berjaya pun. Dulu ada certain degree of success lah. Tetapi cuma sekarang ni dia tak faham bahawa kalau sekarang ni pemain bola dia training program ni dia tak perlu datang ni. Coaches boleh share malam-malam, dia boleh share, okay, this is what you're supposed to do for tomorrow, okay, light jog in the morning, apa semua. Lepas tu cara training pun semua boleh share dah. Semua video semua dekat aplikasi saja. Betul? Jadi kalau dia orang tak ikut trend tu, maknanya memang sayang lah. Cumanya apa tahu cabarannya, Haris? Persatuan sukan kebangsaan atau persatuan sukan negeri kebanyakannya masih dipimpin oleh generasi saya. Itu yang problemnya. Generasi U Y kan, Z kena masuk. Y untuk ada you millennial lah. Millennial okey. Millennial you tak tahu. 82 kan. Okey. So bila macam tu, kenapa tak masuk persatuan ni? Pasal apa tau? Tak ada imbuhan. Tak ada imbuhan. Orang dulu dia masuk ni dia sama dia yang pencen, dia datang office kejap, dia ni tuntutan tu berbeza. Sekarang ni anak-anak muda dia tuntutan desakan hidup semasa ni cukup susah. Mencabar. Jadi dia tak ada masa, mencabar, dia tak ada masa. Siapa jadi orang tua old school jugalah yang yalah, betul lah. handle persatuan. Jadi yang muda ni pergi mana? Yang muda ni pergi Majlis Sukan Negara, Majlis Sukan Negeri, ISN. Inilah maknanya kerajaan. Yang satu apa tau? Dia jaminan atau security kerjaya, dia salaried. Okey, kalau nak masuk sebab itu kadang-kadang susah kita ada pertemuan budaya ni. Macam mana kita nak pastikan anak-anak muda bagi input di Persatuan Sukan Kebangsaan, Persatuan Sukan Negeri. Jadi kita tak bergantung sangat pada Majlis Sukan Negara atau Majlis Sukan Negeri atau badan-badan kerajaan. Ada dua cara. Yang pertama sekali, jarang you ada solusi ni. God.
Sistem club. Sistem club tak strong. Dia tak kuat di Malaysia. Okay? Sistem club adalah di mana you akan dapat penyertaan daripada kalangan komuniti. Mereka akan datang, mereka akan memberi pendapat, run their club, then mereka akan faham bagaimana susah atau senangnya sesuatu perkara apabila dalam sukan. Yang pertama, anak muda ke apa? Anak muda lah. Anak muda lah. Okay. So that's their first training ground, so to speak lah. Okay. Lepas tu yang lagi satu ialah one is that, dan lagi satu ialah professionalism di dalam sukan. Di mana sukannya tidak boleh menjadi dia ala volunteerism. Dia kena, kalau you nak buat sesuatu, you kena ada CEO, you kena ada your paid secretary dan sebagainya. KPI ditetapkan, dia ni sebagai a job lah. So sebab tu you akan dapat 100% if not 150%. Okey, maknanya katakanlah ada salaried staff. So salaried staff dalam 5-6 orang. So persoalan dia sekarang ialah ada kemampuan tak? Ada kemampuan tak? So kemampuan tu berbalik kepada keinginan atau kemahuan persatuan tersebut untuk adapt and adopt kepada trend-trend yang baru. Okey, bercakap pasal badminton pula. Badminton ada macam tu kan? Badminton adalah salah satunya sukan yang mempunyai struktur kelab yang kuat, di mana sistem penggajian pun ada betul. Dan persatuan negeri pun agak kuat, dan di BAM sendiri pun mereka mempunyai sistem yang agak kuat. So maksud saya di sini ialah kita boleh guna BAM sebagai untuk maklumat penonton, ini bukan paid review. I didn't say. No, but BAM punya struktur. Struktur mereka tidak perfect, tetapi mereka mempunyai struktur. At least Kelab, Persatuan Negeri, correct. Dia bukan macam sukan-sukan yang lain memang kelang kabut sehingga hari ini. It's 2024 dan masih tak ada beza. You boleh ambil artikel yang Riza tulis sejak 60-an. Sorry, maafkan. 90-an. 90-an. Artikel tu Norman Siebel apa semua. No, but jokes aside, artikel beliau yang dulu masih lagi relevan sehingga hari ini. Walaupun you rasa dia tak relevan lagi. Tetapi intipati artikel beliau boleh hashtag like that, boleh pakai lagi. And it's like the Led Zeppelin song. The song remains the same. Oh, I dengar lagu Rahimah Rahim. Oh, okay, sorry. Okay. Tahu tak Rahimah Rahim semua? Tahu lah. I've heard ni, but tahu tak suami dia dulu adalah Muhammad history, another history lesson brought to you by Rizal Rahim. Singapura lah. Oh, okay. You wanted to say something? Dah lupa. Okay, anyway. So BAM, I think it's good that sekarang ni mereka merasakan bahawa kalau ada pemain nak pergi bebas, dipersilakan. I think mereka sepatutnya support. Attitude-nya, attitude-nya amat berbeza selepas episod di Zija. Sepatutnya mereka telah pelajari daripada apa yang berlaku di 82 dan juga di 90-an yang isu Sabah Suri 94. Tapi nampak gayanya mereka tidak, tetapi better late than never. Dan bergerak ke hadapan, harap-harap kita melihat lebih ramai lagi pemain bebas di luar sana supaya duit yang sama boleh dilaburkan di peringkat. Cuma katakanlah antara hujah-hujah yang dikemukakan bila nama-nama besar macam Lizija keluar daripada BM, maknanya daya tarikan commercial appeal tu makin merosot. Jadi macam mana nak tarik penaja-penaja yang multinational atau GLCs yang besar-besar ni. Jadi apakah ia terjejas sikit? Tak semestinya, kerana apabila pemain-pemain ini bermain untuk negara, mereka siapa yang dia orang tak pandang lah sama ada ni main untuk bawah BM ke atau independent. Yang tu yang pertama. Yes, kalau kita lihat pada kontrak dan sebagainya, mungkin akan ada sedikit pertikaian di mana baju siapa nak pakai dan sebagainya, Tapi ini bukannya isu baru. Kita lihat benda ni dalam bola sepak pun. Di kelab you pakai baju lain, you pakai brand lain, di negara brand lain. So isu ni boleh kita we can iron things out. Saya merasakan benda ni tidak sepatutnya menjadi isu. It's just about tapi katakan komitmen pada penaja, kita perlukan top 3 players untuk certain events, untuk post event ke apa, untuk interviews. Ini antara tuntutan komersial yang kena nak ambil kira lah. Okey lah, so kalau penaja tu bayar banyak, kalau tajaan tu masyuk, so tapi kalau player tu independent macam mana? There's always room to negotiate kan. That's the word negotiate means something, right? Life is all about negotiation. So negotiate lah.
Okey. Habis modal lah. Sorry? Habis modal. Tak, bukan habis modal. Tak, tapi yang pasti I recap balik, bagus that BM adopt this dan harap lebih ramai lagi persatuan melihat pada sesi pembelajaran yang berlaku di BAM dan mereka tidak membuat the same mistakes lah. Dia katakan kalau persatuan-persatuan lain tu ni ke? Apa dia? Ada ke berdepan dilema macam ni? Mereka tak begitu what do you call professional pun sebagai contoh. Kan? I mean they don't have professional players dan sebagainya. Dulu kalau tenis ada Malik. Yep. Kan ada pemain yang base kat luar negara, macam swimming, macam renang dia tak ada isu. Dia orang semua ditaja oleh dibiayai oleh MSN bersama dengan persatuan masing-masing kan. Jadi apa sukan lain yang ni Hoki? Because the players hockey, kan mereka main untuk kelab. Tapi memang dia main untuk kelab. Kelab. Dan ada yang main kat kelab luar negara. Tapi tak ada isu bila main untuk negara. Country tak ada isu kan. Exactly, tak ada isu langsung. Bola sepak pun sama kan. Cuma badminton ni lah. Badminton je lah. So I don't understand why was it even an issue. So berbalik kepada apa yang Rizal kata tadi lah. I think mereka takut, mereka nak bragging rights. Kalau mereka mempunyai aset ni, mereka melihat pemain ni sebagai aset. Dan kalau mereka mempunyai pemain, mereka mempunyai aset untuk jual. So mereka takutlah, risaulah, tu je lah. Lepas ni ada lagi tak player yang go independent? Tak pastilah, tapi kalau you tanya saya merasakan bahawa semua pemain elit sepatutnya pergi bebas. Pemain elit pergi bebas. Dan junior di bawah naungan BAM. So mereka dapat, kalau mereka nak berada di bawah naungan BAM, then there should be like a win-win situation lah. So BAM dapat apa? Kalau macam Ng Ziyong tu kira dah elite lah. Dia dah patut maknanya go independent lah. Bebas lah. You know why terpaksa tak boleh semua go independent? Because tak semua orang boleh, tak semua player boleh attract the right amount of tajaan. Betul, because ianya berdasarkan pada ranking, persembahan mutu persembahan mereka dan sebagainya. So untuk setengah orang tu memang akan berjaya lah. Tapi untuk setengah orang tu memang it's safer to be dengan BAM. Okay? Okay, alright. Okay. Settle, done and closing dusted. terus. So tinggalkan komen-komen anda. Saya dah menang tadi kan? Sorry? Saya dah menang usum tadi. Tinggalkan komen-komen anda di ruangan komen dan kami akan membacanya. Jika anda mempunyai sebarang cadangan, sila tinggalkan di ruangan tersebut. Saya Haris Diol dan rakan Rizal Hashim. Rakan seperjuangan ke? Uncle Pak Cik Rizal akan berjumpa anda di episod yang akan datang. Terima kasih.